Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak semua. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk yang baru untuk subjek ibadat darjah 3. Okey, so ini adalah tajuk yang kedua lah dalam ibadat darjah 3. Okey, tajuk kali ni cikgu nak terangkan tentang haid, nifas dan juga istihadah. Okey, untuk pelajaran satu hari tu cikgu pernah terangkan sedikit lah tentang haid, nifas dan istihadah ni apa dia. Okey, jadi haid, nifas dan istihadah ni adalah salah satu keadaan orang yang sedang berhadas besar. Okey, jadi kita tengok next slide untuk penerangan apa dia maksud haid, apa dia maksud istihadah dan apa dia maksud nifas. Okey. Okey, jadi sekarang kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan haid. Okey, so untuk pelajaran yang lepas cikgu dah ada terangkan. So untuk kali ini cikgu akan terangkan secara lebih detail lagi lah. Okey, haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan pada setiap bulan ataupun daripada faraj perempuan lah. Darah tu keluar daripada faraj, daripada kemaluan wanita pada setiap bulan. Okey, darah haid ni biasa keluar pada setiap bulan, yang mana darah haid ni paling awal dia keluar adalah ketika kita berumur 9 tahun lah, lebih kurang umur 9 tahun. Okey, ada orang dia keluar ketika umur 10 tahun, ada yang keluar umur 11 tahun, ada keluar umur 12 tahun, 13 tahun. Okey, cuma waktu paling awal seseorang perempuan tu keluar darah haid adalah ketika umur 9 tahun lebih kurang. Okey, kemudian darah haid yang keluar daripada faraj perempuan tu mestilah bukan darah penyakit lah. Dia memang darah haid lah, bukan sebab darah penyakit ataupun sebab darah wiladah melahirkan anak ke, bukan. Okey, andai katalah darah yang ada keluar darah daripada faraj perempuan, tapi masa tu dia berumur 7 tahun. Dia berumur 7 tahun. Okey, jadi darah tu dikira sebagai darah haid ke bukan? Okey, so itu adalah bukan darah haid, sebab darah haid paling awal mestilah ketika umur 9 tahun. Lebih kuranglah umur 9 tahun. Itu darah haid. Ingat tahu, darah haid, darah yang keluar daripada faraj perempuan pada setiap bulan. Daripada rahim perempuan lah darah tu keluar kan. Dan darah tu keluar setiap bulan dan haid umur dia adalah paling awal ketika umur 9 tahun. Yang seterusnya maksud darah nifas pula. Okey, darah nifas ni berlaku kepada orang perempuan saja juga, dia tak berlaku dekat orang lelaki. Kita tengok apa maksud darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Maksudnya darah yang keluar selepas awak keluar daripada perut ibu awak. Ni biasanya darah nifas ni berlaku kepada ibu-ibu yang selepas bersalin. Okay, selepas dia melahirkan anak, okay, kemudian akan berlaku ada keluar darah lagi lah. Akan ada keluar darah selepas dia melahirkan baby. So darah tu dinamakan sebagai darah nifas. Okay. Okey, yang ni pula adalah maksud istihadah. Okey, istihadah tu apa dia? Okey, istihadah ni adalah darah penyakit lah. Kita panggil dia sebagai darah penyakit. Dia keluar daripada rahim perempuan. Sama juga macam darah nifas dan juga darah haid. Sama-sama keluar daripada rahim perempuan. Dia tak ada dekat lelaki lah. Maknanya tak berlaku dekat orang lelaki. Okey, yang mana darah penyakit ni dia keluar daripada rahim perempuan. Dan darah tersebut keluar pada waktu bukan waktu haid dan bukan waktu darah nifas. Okey, maknanya selain waktu haid dan selain waktu nifas dia keluar. Macam mana kita nak tahu tu? Macam mana kita nak tahu darah tersebut keluar pada bukan pada waktu haid dan bukan waktu nifas? Okey, so kita tengok next slide. Seterusnya kita tengok pula jangka masa keluarnya darah haid, nifas dan wiladah. Maksudnya tempoh. Berapa hari keluar darah haid, berapa hari keluar darah nifas, berapa hari keluar darah wiladah. Okey. So kita tengok dalam jadual ni, jadual yang cikgu sertakan. Ini jadual daripada dalam buku lah cikgu keluarkan. Okey. Kemudian kita tengok waktu haid. Paling sikit haid keluar, darah haid keluar paling sikit adalah sehari semalam. Sehari je dia keluar. Lepas tu dia dah tak keluar dah.
Okey, tu hari paling sikit. Paling biasa, yang biasa berlaku dekat orang perempuan lah kan. Okey, paling biasa waktu dia adalah 6 hari 6 malam ataupun 7 hari 7 malam. Seminggu lah darah haid tu keluar. Okey, tapi waktu paling lama darah haid keluar adalah 15 hari 15 malam. Okey, itu waktu paling lama darah haid keluar. Okey, lebih daripada 15 hari kita dah tak panggil darah haid, dah darah yang lebih tu. Okey, contoh dah lepas 15 hari, lepas 15 hari ada lagi darah keluar, hari ke-16 ada darah keluar, hari ke-17 ada darah keluar. So itu dipanggil sebagai darah istihadah. Maksudnya darah yang keluar bukan pada waktu haid. Tu darah istihadah. Okey. Kemudian kita tengok darah nifas pula. Darah nifas ni satu lazah lah ataupun satu setitik darah macam tu. Itu waktu paling singkat dia. Waktu paling singkat darah nifas ni keluar. Tapi waktu paling biasa darah nifas ni keluar adalah 40 hari 40 malam lah. Ini biasa berlaku kepada ibu-ibu kita kan. Okey, tapi waktu paling lama dia pula adalah 60 hari. 60 hari ni lebih kurang dalam 2 bulan. 2 bulan darah dia keluar. Okey, waktu paling lama lah, waktu paling lama. Tapi kalau lebih daripada 60 hari, contoh hari ke-61, 62, 63 masih keluar darah lagi, okey, itu dikira sebagai darah istihadah. Darah yang bukan keluar pada waktu nifas. Okey, darah nifas ni adalah darah selepas melahirkan awak. Okey, selepas ibu atau sebab ibu melahirkan anak, okey, ada keluar darah, so darah itu adalah darah nifas. Okey, kalau darah wiladah tadi tu darah yang keluar sama-sama dengan awak tadi. Okey, tu perbezaan antara darah nifas dan juga darah wiladah. Sekarang kita tengok waktu suci di antara dua haid. Maksudnya waktu suci di antara dua haid tu waktu darah bersih, darah tidak keluar di antara dua haid. Antara dua haid tu maksudnya darah yang pertama keluar pada bulan 1 kan. Kan darah haid keluar setiap bulan kan. Bulan 1. Kemudian yang kedua keluar bulan Februari, bulan 2 pula. Okey, so berapa hari tempoh suci antara darah haid yang keluar pada bulan 1 dengan darah haid yang keluar pada bulan 2. Okey. So tempoh sucinya sekurang-kurangnya mesti 15 hari. Mesti 15 hari. Kalau kurang daripada 15 hari, awak tak ada darah keluar dalam 15 hari tu, kan, kurang daripada 15 hari, contoh 13 hari awak suci, tiba-tiba dah keluar darah balik, tak sampai lagi 15 hari. So darah tu dikira sebagai darah istihadah. Mesti 15 hari. Okey, mesti 15 hari. Kalau lebih tak apa. Lebih macam contohnya 17 hari ke 20 hari ke tak apa. Tapi paling sikit mesti 15 hari waktu suci tu. Boleh faham tak? Boleh InsyaAllah. Okey, seterusnya tempoh masa istihadah. Tempoh masa istihadah. Okey, istihadah ni dia tak ada tempoh lah. Berapa lama kita kena istihadah ni tak ada tempoh masa dia. Okay, dia tak ada masa contoh berapa hari, 2-3 hari ke 4 hari, tak ada. Ikut dia lah dia nak keluar berapa hari kan. Tu tempoh masa istihadah. Dan istihadah ni dia bergantung pada keadaan seseorang lah. Dia tak ada tempoh masa dan dia bergantung pada keadaan diri kita. Macam mana, ada orang dia istihadah 2-3 hari, ada orang istihadah dia 10 hari. Ikut bergantung pada diri seseorang. Okey, kita tengok perkara yang tidak boleh dilakukan ketika haid dan nifas. Okey, orang yang sedang haid dan juga orang yang dalam keadaan nifas, ada beberapa perkara yang dia tidak boleh buat lah. Okey, dia sama dengan orang hadas besar seperti mana yang cikgu dah pernah terangkan untuk untuk pelajaran yang pertama. Okey, sebelum ni. Okey, so antaranya adalah orang yang haid dan nifas dia tak boleh solat, sama ada solat fardu ke solat sunat ke, dia tak boleh buat. Kemudian dia tak boleh berpuasa. Okey, kalau contoh bulan Ramadan dia tak puasa lah. Kalau dia datang haid ataupun dia nifas, keluar darah nifas, dia tak boleh berpuasa. So dia bolehlah makan macam biasa, tapi selepas habis bulan Ramadan dia kena ganti semula puasa yang telah dia cuti masa bulan Ramadan tu. Okey. Kemudian dia tidak boleh melakukan tawaf, ini melakukan pusingan yang dekat kawasan Kaabah tu. Kemudian tak boleh menyentuh ataupun membawa Al-Quran dan tak boleh baca ayat Al-Quran. Okey, ni untuk orang yang sedang haid dan nifas. Kemudian dia tidak boleh berhenti ataupun duduk di dalam masjid kerana apa? Kerana takut dikhawatiri akan mengotori masjid. Okey, ni antaralah beberapa perkara yang orang dalam haid dan nifas tidak boleh buat.
Okey, sekarang cara nak sucikan diri daripada haid dan nifas. Macam mana cara kita untuk bersuci daripada haid dan nifas? Okey. So sebelum ni pun cikgu dah pernah terangkan juga cara nak bersuci daripada haid dan nifas. Okey, orang yang haid dan nifas ni adalah orang yang dalam keadaan hadas besar. Jadi bila orang yang berada dalam keadaan hadas besar, cara bersuci dia adalah dengan mandi wajib. Bila dia nak mandi wajib, dia kena mandi wajib setelah darah haid dan darah nifas tu berhenti. Maksudnya dah suci, dah tak ada darah keluar dah. Okey, masa itulah dia kena mandi wajib, kena bersuci. Dan bila dia dah bersuci, barulah dia boleh melakukan solat, puasa and semua tadi yang tadi cikgu cakap yang dia tak boleh buat tu. So semua dia dah boleh buat kalau dia dah mandi wajib. Okey, cara-cara nak mandi wajib dia macam mana? Okey, first kali mestilah kena niat. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan apa dia niat untuk mandi wajib. Yang penting awak kena niat. Dan kemudian awak dah niat, awak kena hilangkan segala najis yang ada dekat tubuh badan awak. Dan seterusnya awak kena ratakan air keseluruhan badan awak. Kena ratakan kat celah-celah telinga, celah-celah pusat semua tu kan, kat kuku semua. Kena bersihkan, kena ratakan air ke seluruh badan. Pastikan air rata. Okey. Okey, ni adalah niat mandi wajib sebab kalau awak keluar darah haid lah. Okey, niat dia. Bunyi dia nawaitul ghusla minal haid lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi dengan sebab bersuci daripada haid kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, so kena hafal dah niat mandi wajib ni sebab nanti semua orang akan mandi wajib kan. Okey, kemudian kalau nak niat mandi wajib sebab kita keluar darah nifas pula adalah nawaitul ghusla minan nifas lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi dengan sebab bersuci daripada nifas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ni adalah niat mandi wajib kerana haid dan juga niat mandi wajib kerana keluarnya darah nifas. Kena hafal tau ni. Okey, bagi perempuan yang keluar darah istihadah ataupun keluar darah sakit tu, okey, dia tak ada mandi wajib tau. Dia tak ada mandi wajib. Dia mandi macam biasa. Okey, mandi macam biasa, kita macam biasa. Tetapi sebelum dia solat, dia ada cara-cara yang tertentu untuk dia buat sebelum dia melaksanakan solat. Darah istihadah tu dia tak boleh terus solat tau. Dia kena ada beberapa cara lah macam mana dia nak solat. Sebab darah dia sentiasa keluar kan, darah istihadah tu dia sentiasa keluar. Tapi dia bukan darah haid. Kalau darah haid kita tak boleh solat. Tapi kalau darah istihadah kita masih boleh solat. Boleh solat. Okay, tapi ada cara dia macam mana. Tengok Okey, ini adalah langkah-langkah untuk mendirikan solat bagi perempuan yang istihadah. Macam mana cara-cara orang yang keluar darah istihadah ataupun darah sakit ataupun darah fasad, darah rosak ni untuk dia melakukan solat. Okey, orang yang keluar darah istihadah ni boleh solat tau. Boleh solat macam biasa. Tapi ada cara-cara dia. Okey, tengok yang pertama, dia kena tunggu sampai masuk waktu solat. Okey, katalah Zuhur pukul 1.30. So dia kena tunggu sampai azan Zuhur. Okey. Lepas dah tunggu azan Zuhur, dah confirm masuk waktu, masa tu dia kena bersihkan diri sampai bersih. Okey, bersihkan darah yang keluar tu. Kemudian dia kena pakai tuala wanita ataupun kita panggil sekarang pad lah. Okey, pad, dia kena pakai pad untuk halang daripada darah tu keluar. Okey, pakai pad macam biasa. Kemudian cepat-cepat ambil wuduk. Okey, dah bersihkan diri tu, dia dah tunggu waktu solat tadi, dia dah dengar azan. Okey, cepat-cepat pergi bilik air, bersihkan diri, bersihkan darah yang keluar tadi tu, pakai pad, cepat-cepat ambil wuduk dan terus solat. Jangan lengah-lengahkan solat. Sebab darah istihadah ni darah yang sentiasa keluar lah. Dia akan keluar sentiasa. Okey, jadi ditakuti awak lengah-lengahkan nanti darah tu keluar banyak kan. Okey, jadi lepas ambil wuduk terus solat. Masa tu tengah bersih kan, tengah tak ada darah lagi kan, awak dah bersihkan darah tadi tu kan. Okey, jadi terus solat. Okey, tapi sekiranya awak tengah-tengah solat tu awak rasa ada darah keluar, okey, tak apa. InsyaAllah solat tu sah saja. Sebab tadi awak dah bersihkan diri dan awak dah cepat-cepat melaksanakan solat pun kan. Okey, macam tu. Dan ulang langkah ni setiap kali hendak melaksanakan solat. Okey, tadi Zuhur. Okey, so setiap kali nak untuk masuk waktu asar pula sama juga. Awak kena tunggu sampai azan asar. Okey, dah azan, bersihkan darah tu tadi tu cepat-cepat, bersihkan diri tu, bersihkan darah bersih-bersih, pakai pad, ambil wuduk, terus solat. Terus buat solat asar.
Sama juga dengan maghrib, isyak dan subuh dan seterusnya. Kena ulang langkah ni sekali. Tak boleh, walaupun wuduk awak tak batal, tapi sebabkan awak dalam keadaan istihadah, so awak kena buat ulang kali benda tu. Okey? Okey, syukran jazilan. Itu sahaja setakat ni penerangan cikgu tentang darah haid, nifas dan istihadah. So semoga video ni dapat memberi manfaat kepada semua. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum.